Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa lagi. Di sini saya nak sambung sedikit berkaitan dengan apa yang saya kongsikan pada pagi tadi ataupun tengah hari tadi berkaitan dengan masalah sembelit di kalangan kanak-kanak, terutamanya di kalangan bayi dan anak-anak kecil. Jadi kalau kita melihat kepada apa yang saya terangkan tadi berkaitan dengan faktor risiko, apakah punca-punca kepada masalah sembelit dan di mana kesukaran ataupun kepayahan seseorang kanak-kanak itu untuk mengeluarkan najis ataupun kita panggil membuang air besar. Dan dia punya indikator tu kalau kurang daripada dua kali seminggu, so dia boleh dikira sebagai masalah sembelit. Jadi di sini saya nak kongsikan sedikit lagi berkaitan dengan Bristol chart ataupun carta najis Bristol, yang mana ia biasa kita guna pakai di dalam kita menentukan tahap kita panggil penyahtinjaan seseorang kanak-kanak itu, dia di bahagian mana. Okey, jadi kalau tengok kepada Bristol chart ini okey, so saya tak fikir dia. Okey, dia ada 7 step Bristol chart. Saya buat ke depan lah, lebih senang. Okey. Okey, so kalau dari segi Bristol chart ini, kalau kita melihat dia ada beberapa jenis, 7 jenis, iaitu jenis 1 dan jenis 2. Dia fokus merupakan indikator ataupun indikator kepada masalah sembelit lah. Yang mana kalau tengok jenis 1 ni ketulan keras yang berasingan seperti kacang dan ia sukar dikeluarkan. Manakala jenis 2 dia berbentuk sausage tetapi masih lagi bergumpal. Dan yang terbaik ini jenis 3 dan jenis 4. Jenis 3 ni dia berbentuk sausage tetapi mempunyai rekahan pada permukaan najis. Jenis 4 pula dia berbentuk sausage atau seperti ular, licin dan lembut lah. Dan jenis 5, jenis 6 serta jenis 7 ialah indikator kepada masalah ketidaknormalan tekstur najis itu sendiri, yang mungkin kita boleh katakan bahawa ini masalah cirit beres ataupun diarrhea. Okey, jenis 5 gumpalan lembut dengan bentuk jelas, jenis 6 gumpalan yang lembek dengan bentuk yang kasar, dan jenis 7 ialah cecair dengan tiadanya ketulan pejat. Okey, kita dapat lihat di sini pelbagai dalam catatan najis Bristol ni. Boleh Google tengok, boleh tengok di mana-mana web tentang Bristol stool chart ini. So kita boleh gunakan benda ni sebagai satu bahan pendidikan kepada pesakit untuk kita tanya kepada pesakit tersebut kategori najis anak di bahagian jenis yang keberapa. So kalau jenis 3 dan jenis 4, insya-Allah dia tak ada masalah lah. Okey. Okey, kita berbalik semula kepada apa yang saya nak kongsikan sedikit lagi selain daripada Bristol stool chart, ialah berkaitan dengan cara bagaimana kita nak merawat masalah sembelit. Saya tak nak fokuskan dari aspek perubatan, dari aspek ubat-ubatan, kerana ia di bawah bidang farmasi lah, itu lebih baik. Cuma saya nak fokus dari segi perubahan tabiat yang boleh diajar kepada kanak-kanak untuk mengurangkan risiko masalah sembelit. Dan yang kedua, kita nak membuat satu perubahan diet dan cara hidup kepada kanak-kanak itu sendiri. Yang pertama, dari segi perubahan tabiat, yang pertama kita latih anak-anak untuk biasa menggunakan tandas secara berkala. Contohnya macam selepas makan. Okey, macam kita ajar, kita cuba train anak macam tu ataupun kanak-kanak tu macam tu. Yang kedua, dari segi perubahan diet pula kita cadangkan untuk melebihkan makanan yang tinggi dengan serat ataupun kita panggil fiber. So fokus kita di sini ialah serat yang tidak larut. Okey, sebagaimana yang kita mungkin dah tahu, serat ni ada 2 jenis lah. Satu serat yang larut dan satu serat yang tidak larut. Okey, yang kedua serat yang tidak larut. Kita fokus pada serat yang tidak larut yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kerana
ia akan membantu dari segi untuk melawaskan pembuangan air besar. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua dari segi diet pula ialah kita memperlebihkan ataupun banyakkan ataupun membiasakan pengambilan air mineral ataupun air putih di kalangan kanak-kanak. Secara tak langsung, bila mana air banyak, dia akan mempermudahkan pergerakan najis dalam usus untuk keluar melalui usus, untuk keluar melalui usus besar dan melalui rektum tersebut. Okay? Itu apa yang saya boleh kongsikan dan saya boleh ceritakan di sinilah. Jadi mungkin kita ada yang tertanya-tanya bagaimana berapa gelas nak minum air. Jadi saranan dia tetap sama, 6 ke 8 gelas sehari air dan 2 ke 3 hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita boleh masukkan di dalam menu ataupun diet kanak-kanak itu tersebut. Okey, yang seterusnya kita boleh bincangkan benda ni dengan bahagian pakar pemakanan. Ialah lagu mana lagi kita nak perkenalkan diet kepada anak-anak untuk mengurangkan risiko sembelit di kalangan kanak-kanak. Dan saya nak fokus kat sini juga adalah berkaitan dengan bagaimana serat yang tidak larut tadi, dia dengan 2 mekanisme. Satu, dia menambahkan isi padu najis, dan yang kedua, dia membenarkan lebih banyak air ataupun lebih banyak cecair berada di dalam najis tersebut, dan benda ni menjadikan najis tu lebih lembut, lebih besar dan lebih lembut, serta merangsang pergerakan najis di dalam usus dan sekaligus dia mengurangkan risiko sembelit. Okey, dan mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana jika nak gunakan probiotik. So probiotik memang ada kajian juga, probiotik boleh membantu untuk membantu dari segi aktiviti di usus. Cuma nak memilih probiotik boleh merujuk kepada farmasis ataupun mereka yang mempunyai kepakaran lah di dalam menentukan pilihan probiotik yang terbaik untuk membantu mengurangkan risiko masalah sembelit ini. Okey, so itu antara dari segi bagaimana cara kita nak mengurangkan risiko masalah sembelit di kalangan anak-anak serta kanak-kanak. Mungkin ada yang tanya susu apa yang sesuai untuk anak-anak kan. Memang ada beberapa susu kita panggil anti-constipate, tapi saya tak nak mention kat sinilah yang betul sesuai. Cuma kita katakan bahawa kalau bayi, sebaik-baiknya bayi di bawah 6 bulan memang kita sarankan untuk dia exclusive breastfeeding. Dan untuk jika nak perkenalkan any sebarang susu formula, perlulah bertanya kepada profesional kesihatan lah, terutama itu lebih baik sebab kita mendapatkan pandangan yang sebaik-baiknya daripada orang yang betul-betul tahu tentang perkara ini. Jadi insya-Allah itu sahaja berkaitan dengan apa yang saya boleh kongsikan tentang isu sembelit di kalangan kanak-kanak, dan semoga ia sedikit sebanyak membantu menambahkan ilmu semua di dalam kita membantu mengurangkan risiko masalah sembelit di kalangan anak-anak kita ataupun di kalangan pesakit kanak-kanak, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.